Hampir 2 bulan menerajui pentadbiran negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dilihat mempunyai banyak agenda untuk memajukan Melaka. Sejak dilantik sebagai Ketua Menteri pada 31 Mac lalu, beliau bersama barisan Exco terus berusaha membawa perubahan demi manfaat rakyat di Bumi Hang Tuah, tanpa menghiraukan cakap-cakap nakal mengenai pelantikannya ke jawatan itu. Ikuti perkongsian bersama wartawan Media Prima dalam temu bual yang turut disertai penolong pengarang berita Yusmizal Dola Aling, wartawan Muhammad Khairil Ashraf Muhammad Khalid, juru video Syarul Rizwan Zulkifli dan juru foto Rohani Syukri untuk Cafe Ahad minggu ini. Terima kasihlah kepada semua rakan-rakan media yang datang pada hari ini. Sebenarnya hari ini ialah pada hari yang ke-51 saya diberikan tanggungjawab untuk memimpin negeri Melaka. Di antara perkara-perkara penambahbaikan yang saya berikan dalam mengendalikan pentadbiran kerajaan negeri dengan mencadangkan beberapa 4 perkara baru. Yang pertama, setiap hari Isnin jam 10 pagi tepat, seluruh agensi kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan diminta memberikan penghormatan kepada nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Melaka. Lagu Negaraku dan lagu nyanyian Negeri Melaka ini akan diminta semua pegawai-pegawai kerajaan untuk memberi penghormatan sebagai tanda semangat patriotisme kepada negara dan negeri. Dan semua mesyuarat-mesyuarat yang dijalankan di semua peringkat dalam kerajaan negeri, sama ada mesyuarat jawatan kuasa kecil ataupun mesyuarat yang bertaraf Majlis Keselamatan Kerajaan Negeri, diminta supaya memulakan dengan membaca Ummul Kitab sekiranya tidak ada mana-mana tokoh yang boleh membaca doa. Jadi semua mesyuarat diminta untuk memulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Yang ketiganya, saya memberikan pendekatan kepada semua mesyuarat-mesyuarat kerajaan negeri dengan untuk mempertingkatkan kualiti mutu mesyuarat dan juga keselamatan hasil mesyuarat. Mobile telefon tidak dibenarkan masuk dalam semua mesyuarat-mesyuarat kerajaan yang berskala terhad bagi mengelakkan ketirisan dalam keputusan-keputusan yang dibuat dan menjamin keselamatan rahsia-rahsia pentadbiran kerajaan. Itu antara perkara yang saya tekankan, dan setiap pukul 8 pagi, setiap hari, kita akan memohon semua kakitangan kerajaan memulakan tugas dengan iringan bacaan doa daripada Mufti Negeri Melaka. Telah diatur dengan baik dan alhamdulillah setakat hari ini, setakat hari yang ke-61 ni, semua tata cara penambahbaikan dalam kaedah pengurusan jabatan telah pun dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam amanah saya yang pertama kepada semua kakitangan kerajaan, kerana saya setahun menjadi Exco Kanan dan saya melihat kebanyakan peluang dan ruang yang ada ini telah pun banyak menggunakan nama-nama ahli-ahli yang berhormat untuk mereka meraih keuntungan dalam membina mana-mana projek. Dan saya lihat benda ini saya mesti tegas dan tegah pada peringkat awal, dan saya tak mengizinkan mana-mana sahaja mereka-mereka yang di luar sana menggunakan nama saya untuk mendapatkan projek tanpa merujuk kepada sumber yang betul. Termasuk semua pegawai-pegawai kanan saya di dalam pejabat tidak dibenarkan untuk menggunakan nama saya sebagai rujukan untuk mendapat mana-mana tender kecil ataupun besar. Yang kedua, saya melarang waktu pejabat semua kakitangan kerajaan tidak diizinkan beriadah dengan bermain golf. Tidak ada lagi pegawai-pegawai kanan kerajaan berkeliaran di padang golf waktu pejabat. Selepas waktu pejabat, itu terserah kepada kelapangan diri masing-masing untuk beriadah. Dan saya juga pergerakan semua
aduan-aduan yang diterima ataupun permohonan-permohonan yang diterima untuk urusan-urusan kerajaan mesti diselesaikan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh penerimaan sumber-sumber aduan ini, sama ada melalui sumber media sosial ataupun surat-surat rasmi ke jabatan-jabatan kerajaan. Jadi kaedah penilaian respon daripada permasalahan ini, semua laporan ataupun aduan akan direkodkan dan akan disaring mengikut jabatan masing-masing, akan dipantau oleh satu unit khas melihat aliran pengaduan tersebut sehingga hari penyelesaian dalam tempoh 2 minggu. Dan setakat hari ini saya membuat tinjauan secara rambang, kebanyakan masalah telah pun diselesaikan dengan baik. Kita ada unit menilai masalah melalui media sosial, sama ada longkang tersumbat, jalan melalui kesesakan, rumput panjang, binatang peliharaan berkeliaran menjejaskan keselamatan orang ramai, juga kita ambil tindakan dengan kadar segera. Dasar-dasar baru yang saya akan membuat penambahbaikan terhadap kesejahteraan dan keharmonian rakyat, bukan sahaja kepada rakyat Melaka tapi pelancong yang masuk ke Melaka. Satu kajian terperinci sedang dijalankan oleh semua agensi, JKR, pihak JPJ, pihak berkuasa tempatan, bagi memastikan bahawa kesesakan lalu lintas dalam menuju ke Bandaraya Melaka ini dapat dikurangkan. Saya cuba memperkenalkan satu cara baru untuk menyelesaikan jalan-jalan yang sesak masuk ke Melaka waktu puncak dengan memberikan satu idea baru, iaitu door right turn. Jadi jalan masuk ke Bandar Melaka daripada susul keluar daripada SPA ataupun AMJ akan terus sampai ke bandaraya dalam masa yang boleh dirancang. Kerana kesesakan jalan raya ini menyebabkan ramai perjalanan yang dirancang sehingga tidak sampai ke destinasi pada waktu yang ditetapkan. Jadi kajian terperinci sedang dilakukan dan insya-Allah ada 9 titik jalan sesak di Melaka ini sedang dibuat kajian secara terperinci. Saya akan turun sendiri ke lapangan pada waktu yang sesuai sebelum pelaksanaan no right turn ini dilaksanakan. InsyaAllah semua titik jalan yang sesak ini sedang dalam kajian yang terperinci bagi memastikan bahawa pengguna jalan raya yang nak ke pejabat ataupun pelancong yang datang ke Melaka boleh sampai dalam waktu yang telah dirancangkan. InsyaAllah ianya boleh menjadi kenyataan. Saya juga memperkenalkan pada waktu hujung minggu, jalan-jalan yang menjadi tumpuan pelancong akan ditutup kepada kenderaan. Dia panggil no car zone ataupun free car zone yang akan dilaksanakan seawal bulan 7. Kajian juga sedang dibuat sepanjang lebih kurang 3 km kawasan yang menjadi tarikan pelancong ini akan menjadi kawasan yang menarik perhatian pelancong untuk beriadah sekitar 3 km, iaitu daripada kawasan Red Square ataupun Gereja State Highs sehingga ke Jonker Walk dan akan terus ditutup sehingga ke depan Hilton Hotel. Bermula daripada jam 5 petang pada hari Jumaat sehingga 5 petang pada hari Minggu. Melaka Super App ini adalah satu peranti melalui mobile telefon yang mana mereka boleh beriadah dengan menjadikan Melaka Super App ini sebagai bahan pengantaraan untuk pembelian tempat-tempat lokasi beriadah ini. Maksudnya cashless state akan dilancarkan juga seperti dengan Tahun Berlawak Melaka. Jadi database daripada pendaftaran melalui
Melaka Super App ini akan dijadikan sumber kepada jumlah sebenar pelancong yang datang. Berbanding dengan kaedah yang sekarang, kita hanya bergantung kepada mereka yang check in di hotel, kemudian mereka beriadah. Jadi kita ada banyak double entry. Saya menjangkakan lebih daripada 8 juta orang akan datang pada tahun depan. Dalam pelbagai promosi yang kita sedang rancangkan ini, saya mengharapkan sasaran saya lebih daripada 10 juta lah. Ya. Dan Melaka cukup dengan ruang-ruang penginapan, hotel-hotelnya cukup untuk menerima, dan pembukaan hotel-hotel baru juga amat menggalakkan. Melaka baru saja menerima sebuah jenama baru, sebuah hotel bertaraf 5 bintang, JW Marriott sudah pun dibuka di Melaka, dan kedatangan nama-nama besar ini menunjukkan bahawa mereka juga berdaya saing dan boleh upaya untuk menerima pelancong datang ke Melaka. Penilaian produktif Melaka bermula pada tahun 2018 setelah Barisan Nasional tidak dapat membentuk kerajaan. Waktu ketika itu kita hanya memenangi 13 kerusi Dewan Undangan Negeri, dan untuk membentuk kerajaan dalam bentuk simple majority kita mesti ada 15 kerusi bagi kita dapat membentuk kerajaan secara simple majority. Perjalanan selama 22 bulan ini, setelah berlakunya langkah Sheraton, Melaka telah menerima daripada angin perubahan langkah Sheraton ini beralih ke Melaka. Waktu ketika itu saya memimpin dan mengelola suasana politik Melaka sebagai pengerusi perhubungan Barisan Nasional dan membuat penilaian sekiranya ada perubahan, maka pilihan utama hendaklah diberi kepada Barisan Nasional kerana kita mempunyai jumlah ahli dewan yang cukup besar, iaitu 13 kerusi, dan perubahan ini berlaku pada 20 hari bulan 3 tahun 2020 apabila ada penghijraan daripada 4 orang wakil rakyat yang ingin bersama-sama dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Waktu ketika itu suasana juga dilihat sebagai suasana yang baik untuk kita menerima keempat-empat wakil rakyat ini bagi membantu membentuk kerajaan, dan akhirnya terbentuk sebuah kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional. Selepas itu berjalan selama lebih kurang 18 bulan, kita juga melihat bahawa suasana politik ini sudah berubah, yang mana ada juga beberapa wakil rakyat yang ingin membentuk kerajaan bersama dengan parti yang telah pun tumbang pada 2018, dan akhirnya kita mengambil keputusan supaya Dewan Undangan Negeri boleh dibubarkan. Hasil daripada itu, tahun 2021, kita telah berjaya memenangi lebih kurang 21 daripada 28 kursi yang dipertandingkan dengan rasionya lebih daripada 3/4. Selepas itu pula berlaku lagi satu perubahan. Selepas pilihan raya umum, kita telah melihat bahawa telah terbentuk kerajaan perpaduan di peringkat federal, maka diterjemahkan dalam perubahan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka, dan telah pun dilaksanakan dan dihazamkan di bawah pentadbiran Melaka dalam sebuah satu kerajaan perpaduan yang lengkap. Semua parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ada di dalam Melaka, bergurus tadbir Negeri Melaka di bawah pentadbiran saya. Saya menerima dengan baik beberapa cadangan supaya penglibatan parti-parti yang bergabung di bawah naungan perpaduan di Putrajaya diterjemahkan perpaduannya di peringkat negeri Melaka. Oleh yang demikian, saya membuka satu ruang dengan memberikan seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan untuk menjadi ahli mesyuarat kerajaan negeri Melaka, iaitu Exco daripada parti Pakatan Harapan. Dan saya membuka ruang yang lebih luas lagi dengan melantik semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak berjawatan menjadi timbalan Exco membantu kerajaan perpaduan. Akhirnya kita telah mendapat satu kesepakatan dan sebuah pentadbiran yang agak mantap dalam kerjasama dan kebersamaan menterjemahkan perpaduan ini ada di Melaka. Kita ada UMNO di bawah Barisan Nasional, kita ada MIC, kita ada Exco MCA, dan kita ada Exco daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Dan di bawah naungan tersebut kita ada lagi ahli-ahli Dewan Negeri yang diangkat tarafnya menjadi timbalan Exco.
dan alhamdulillah setakat hari ini 10 persidangan Dewan yang akan datang, kesepakatan dalam membentuk dan merangka pembangunan negeri Melaka dapat diterjemahkan dengan sumbangan-sumbangan idea dan juga cadangan-cadangan daripada semua pihak untuk saya bersama-sama membangunkan negeri Melaka demi untuk rakyat Melaka. Sebenarnya saya sebagai ahli politik menerima ini sebagai asas garam dan rencam politik yang harus diterima pada semua ahli-ahli politik. Bukan saya saja. Pemimpin besar, besar kecamannya, besar pujiannya. Pemimpin kecil, kecil pujiannya, kecil kencamannya. Pemimpin sederhana, sederhana besar dan sederhana kecil juga kencaman dan juga pujiannya. Jadi kita sebagai ahli politik kena menerima dengan hati yang terbuka untuk kita maju lebih ke hadapan dan mengambil ini sebagai panduan untuk kita memacu jabatan yang kita pimpin atau negeri yang kita bawa. Jadi apa yang saya beritahu tadi, daripada cemohan, kecaman, kutukan mereka-mereka ini, saya terjemahkan dalam visi saya yang saya cakap tadi. Dan InsyaAllah sudah pasti visi yang saya kemukakan tadi menjadi realiti dan menjadi juga jawapan kepada cemohan, kutukan dan juga cercaan yang ada pada diri saya jadikan itu sebagai pedoman. Nak kecil hati tak adalah, biasalah. Nak kecil hati beribu orang nak balur kita, nanti kita akan jadi bingung, murung, tak perlu ada. Jiwa kena besar, menjadi pemimpin yang besar, jiwa kena besar, visi kena besar. Kerana kita akan memberikan segala hala tuju negeri ini kepada rakyat yang akan dapat faedah pada pentadbiran kita. Saya dilahirkan di bumi ini, di tempat yang kita duduk ni hari ini, dilahirkan di besar, di sekolah, tempat saya bermain ini adalah merupakan kawasan sawah padi. Sewaktu saya dilahirkan pada tahun 1961 dahulu. Maksudnya saya dilahirkan 7 tahun selepas merdeka. Suasana kampung ini amat daif. Keluarga saya, mak bapak saya merupakan penuri getah yang membesarkan saya di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan ini. Dan sewaktu saya berhijrah dari Kuala Lumpur, saya berpolitik di politik bandar yang mempunyai 1001 kemewahan, keselesaan hidup, satu buah bandar yang lengkap dengan infrastruktur yang terbaik. Tetapi saya mengimbau kembali setelah saya melangkah ke dalam dunia politik dan bertapak daripada satu tapak sehingga tapak menjadi seorang setiausaha kerja parti, dan saya melihat ada banyak ruang untuk saya kembali berbakti kepada bumi tempat saya dilahirkan ini berdasarkan pengalaman yang ada sewaktu saya berada di Kuala Lumpur. Saya sebenarnya telah pun waktu ketika saya menjadi seorang ahli politik di Kuala Lumpur, saya sebenarnya tidak berhasrat waktu ketika itu untuk balik ke Melaka. Tetapi ayahanda saya berada dalam keadaan yang tidak berapa sihat selama lebih kurang 13 tahun. Saya balik setiap minggu dan saya didatangi oleh rakan-rakan politik dalam Masjid Tanah ini dan melamar saya adalah lebih baik kita berbakti di bumi sendiri. Saya memanggil tahun 2023 adalah satu politik baru dalam Malaysia. Politik baru berubah setelah keputusan pilihan raya umum yang lepas, dan Melaka adalah satu negeri yang telah menunjukkan kesepakatan perpaduan ini bermula di Melaka dengan adanya semua gabungan parti-parti ini berada dalam kerajaan pentadbiran negeri Melaka sekarang. Untuk menjangkakan ianya diterima oleh rakyat ataupun tidak, selepas tamat tempoh kerajaan perpaduan ini, akan kita serahkan balik diri kita kepada rakyat untuk diberi mandat semula meneruskan pentadbiran kerajaan negeri ini, ialah bermula daripada bagaimana kaedahnya kita menguruskan negeri ini dan pulangannya dapat kepada rakyat. Sudah pasti saya merangkakan beberapa hala tuju baru supaya hasil daripada kerajaan perpaduan ini dapat memberikan pulangan yang baik kepada rakyat dengan menjadikan negeri ini lebih mesra kepada pelabur, lebih mesra kepada kaedah perniagaan
dengan membuka banyak ruang-ruang dan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat tempatan, dan keyakinan ini mesti disemai sehingga rakyat dapat merasakan bahawa pentadbiran kerajaan ini ialah sebuah pentadbiran yang baik, di samping dapat membentuk imej kerajaan yang baik tetapi memberikan rakyat peluang-peluang pekerjaan untuk bersama-sama membina Melaka kepada sebuah negeri yang dulunya tidak mempunyai asas hasil bumi, tetapi dengan dasar pelaburan dan perindustrian negeri Melaka ini dapat memberi jaminan kepada rakyat Melaka dapat peluang-peluang pekerjaan. Dan untuk pengetahuan semua, Melaka hanya mempunyai 1 juta rakyat. Daripada 1 juta rakyat Melaka ini, 150,000 orang rakyat Melaka dalam bekerja dan mencari rezeki dalam sektor industri di seluruh Melaka. Selebihnya mengikut perangkaan bekerja dengan kaitan kerajaan dan swasta, dan selebihnya bekerja dengan sendiri. Seramai 750 orang dalam kelompok jumlah rakyat Melaka yang bekerja, 150,000 bekerja di sektor industri, selebihnya dalam sektor kerajaan, swasta dan bekerja sendiri. Jadi saya melihat secara keseluruhan sumbangan kepada kemasukan FDI, Foreign Direct Investment ini, telah memberikan satu pulangan yang baik untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan ini akan mengurus tadbir rakyat dengan jauh lebih baik, dengan rakyat dapat bernaung dan mencari kehidupan di bawah kerajaan ini dengan memberikan ruang dan ruang yang seluas-luasnya untuk rakyat dapat mencari rezeki di bawah dasar pelaburan kerajaan negeri Melaka. Untuk pengetahuan umum, hasil daripada dasar yang dipelopori oleh pemimpin yang terdahulu yang menyebabkan 150,000 orang rakyat Melaka dapat peluang pekerjaan ini, saya melihat bahawa beberapa syarikat-syarikat konglomerat yang terbesar di dunia telah memilih Melaka sebagai pusat pengeluaran industri-industri yang berteknologi tinggi ini ada di Melaka. Sebuah syarikat yang berteknologi tinggi daripada Jerman dengan memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Melaka seramai 15,000 orang. Daripada 15,000 orang, 3,500 adalah merupakan jurutera-jurutera anak tempatan yang sedang menikmati peluang pekerjaan hasil daripada dasar yang dibuat oleh kerajaan. Dan syarikat ini juga telah menyumbang 25% pasaran chip seluruh dunia datang dari Melaka. Itu sebab masa COVID, pasaran chip ini agak terganggu kerana kilangnya di Melaka ini terpaksa dijadualkan pengeluarannya. Jadi Melaka sungguh pun negerinya kecil, tetapi kehebatannya menjangkau ke dunia dan memberikan sumbangan kepada pengeluaran industri-industri dunia ini ada di Melaka. Dan banyak lagi syarikat-syarikat yang telah bertapak di Melaka melebihi pada 50 tahun. Saya yang mengambil alih teraju kerajaan negeri pada ketika ini sedang mengenal pasti syarikat-syarikat yang telah lama berada di Melaka ni dan kilangnya bertaraf dunia yang terbaik ada di Melaka. Jadi dasar pelaburan, dasar daripada perindustrian yang akan dipelopori di bawah teraju saya ini, insya-Allah rakyat Melaka akan menilai dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk meneruskan pentadbiran ini pada pilihan raya yang akan datang. Jadi sama ada diterima oleh rakyat selepas kerajaan perpaduan ini wujud, kita minta rakyat supaya dapat menilai hasil pada dasar kerajaan negeri yang sedia ada.